Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmimil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah, kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu sambungan dengan Baharul Madhi juzuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi al-muttasili ila immatil muhaddithin wa hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqul babu ma jaa fil jama'ati fi masjidin qad shalla fihi marrah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan berjemaah di dalam masjid yang sesungguhnya telah bersembahyang berjemaah orang-orang di dalamnya sekali. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yattajiru ala hadha faqama rajulun fa shalla ma'ahu. Kita dengan satu bab yang merupakan bab yang menjadi kebiasaan apabila tuan-tuan semua semayang di masjid. Masalah yang akan dibincangkan ini adalah masalah yang lazim, yang selalu berlaku ketika di masjid. Iaitulah apabila kita mai ke masjid, orang semua dah semayang habis dah. Tinggallah seorang-seorang kita terkapar-kapar duk tengok kot tu, tak ada siapa semayang, tak ada siapa pun masbuk, tak ada siapa kita nak pergi tumpang semayang jemaah. Yang menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat kita apabila mai lambat, tak ada siapa teringin nak pergi cari siapa-siapa semayang untuk pergi ikut orang tu semayang berjemaah. Langsung tak ada minat untuk nak pergi. Pasal apa? Sebab dia nak semayang cepat-cepat, kemudian dia nak belahang. Dan berulang kali telah pun kita sampaikan sebelum ni, apabila kita pergi ke masjid, pastikan kita dalam keadaan rasa seronok nak pergi, dan mesti kena ada peruntukan masa semayang. Dah tahu dah kata nak semayang ni, mesti ambil satu waktu. Dia boleh semayang cepat, tapi bagi ada satu waktu. Jangan terlalu pendek daripada jarak tu, waktu tu. Contoh, tuan-tuan ada kerja daripada balik pulau, tuan-tuan nak pergi ke Tanjung, tuan-tuan nak singgah semayang maghrib di Masjid Sungai Tiram. Tuan-tuan nak singgah, tuan-tuan bukan nak duduk kuliah, tuan-tuan ada kerja lain, ada janji dengan orang pukul 8. Tuan-tuan singgah tengok azan, azan 7.30 lebih, okay, aku pun singgah semayang, habis semayang katalah lebih kurang, kira ambil lah masa untuk semayang, ambil wuduk, semayang sunat paling lebih kurang, wirid paling lebih kurang, ringkas pun, janji bagi ada serba sikit. Memang betul kita sibuk, kita ada kerja, tapi jangan sampai kita semayang kelang kabut sampai meninggalkan fadilat semayang berjemaah. Jangan sampai meninggalkan fadilat semayang berjemaah. Okey? Kecuali saya tak tahulah apa yang emergency sangat yang tuan-tuan nak kena tinggal semayang 5 waktu. Habis-habis kuman pun semayang, tengok orang dah nak kamat, masuk semayang. Ataupun dia masuk orang duk wirid dah habis dah semayang, tengok ada siapa-siapa semayang di belakang-belakang tak mana-mana, pi duduk sebelah dia, pi duduk belakang dia, pi semayang, ambil fadilat semayang jemaah. Jangan duduk semayang seorang-seorang. Sampaikan setengah-setengah tempat ni kita panggil tak mayang ya, kita pun sama mai lambat apa, kita tengok depa pun mai
Tak apa, tak apa. Tengok, belah ke belakang, duduk dalam gua belakang, mayang Allah. Saya dah bagi tahu dah berulang kali sebelum ni, siapa semayang tak ada sebarang uzur syar'i, dia niat semayang nak bagi cepat-cepat, itu semayang orang munafik. Salah satu daripada 50 sifat orang munafik, semayang nak cepat-cepat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila bangun semayang dalam keadaan malas, buat tekan nak bagi melepaskan batuk di tangga. Yura'unan nasa, nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tak ingat pada Allah melainkan sikit. Pendek lah, buat sikit-sikit, ringkas-ringkas, belah. Maka ini semayang orang munafik. Na'udzubillah, jangan sampai Tuhan golongkan kita dalam golongan orang-orang munafik walaupun semayang. Abdullah bin Ubay bin Salul pun semayang di belakang Nabi, tapi esok di akhirat dia akan duduk di dasar api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik akan duduk di dasar neraka. Orang beriman yang ada dosa, dia akan duduk di dalam neraka paling atas. Paling atas. Nama neraka dia neraka Jahanam. Kita dengar bunyi pun macam takut, tapi neraka Jahanam tu paling ringan. Khas untuk orang-orang, dia punya azab dia paling ringan, khas untuk orang-orang yang beriman. Tapi orang ni dia tak terlepas. Masa di padang mahsyar dulu, income tax dia tak terlepas. Cek pi cek mai, kona pi kona mai, dia tak dapat recommendation masuk syurga, dia tak dapat syafaat. Ingat esok di akhirat umat Nabi Muhammad boleh masuk syurga tanpa hisab ada 70,000 orang. Setiap seorang daripada 70,000 orang boleh syafaat 70,000 orang yang lain. Kita kira ada 4.9 bilion. Ni kita yang kira lah, Allah yang nak bagi itu lain cerita lah. Kita saja kira kasar. Detail kita tak tahu. Kerja Tuhan dia nak bagi semua masuk syurga, kita tak tahu. Itu hak Allah. Kita tengok berdasarkan hadis 4.9 bilion. Jangan tuan-tuan kata Ustaz Syaul kata 4.9 bilion. Satu jumlah umum kita katakan. Padahal hadis tu kata 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 orang boleh syafaat, setiap seorang boleh bagi syafaat 70,000 orang. Maknanya kalau 70,000 kali 70,000, 4.9 bilion. Umat Nabi Muhammad la ni ikut perangkaan yang zaman la ni, seluruh dunia orang Islam ada 1.7 bilion. Kita andaikan daripada zaman Nabi sampai sekarang, wallahualam boleh jadi lebih lah, lebih. Tapi yang 4.9 bilion, katalah 5 bilion ni mereka ni masuk syurga tanpa hisab. Hak bilion? Hak 2 bilion lagi kah? Kok ada 10 bilion lagi kah? Mereka ni macam mana? Mereka ni timbang tak lepas. Nabi pun tak boleh bagi syafaat kat mereka pasal ada buat salah. Para ulama pun tak boleh bagi syafaat kat mereka sebab dua hati dunia benci dengan ulama, bergaduh dengan ulama, mengutuk maki ulama. Apatah lagi nak jadi syuhada, mati syahid di medan peperangan memartabatkan Islam. Mereka tak ada talian-talian hayat nak tolong mereka untuk bagi syafaat, recommendation masuk syurga. Tak ada. Maka akhirnya orang-orang ni masuklah api neraka. Kita andaikan na'udzubillah, yang pastinya doa lah, mudah-mudahan bukan kita lah. Katalah amin. Macam bagus pula. Jangan hati aku dah jangan doa asal macam tu. Asal macam tu Jahanam lah, nak duduk dalam api neraka Jahanam balik. Faham tak? Kena rasa ni bila duk cerita ni, ya Allah, mudah-mudahan aku bukan yang tu. Mudah-mudahan aku tak jadi yang 70,000 awal tu. 70,000 yang dapat pegang, dia tu pegang tangan dia pegang tangan dia duduk pegang tangan. Aku salah seorang, dia boleh pegang tangan aku, boleh heret masuk syurga. Alhamdulillah, amin. Yang tu yang kita nak, walaupun kita tahu amalan kita tak teramana sangat. Yang baki-baki nak buat apa? Yang baki-baki lempak masuk dalam api neraka. Kalau ada iman sebesar zarrah tapi dosa banyak, maka duduklah dalam api neraka. Nama neraka dia khas untuk orang-orang yang ada iman, nama dia neraka Jahannam.
Neraka jahanam tu saja, nama kata neraka jahanam tu saja manusia tak mampu nak tanggung. Dia kata dalam satu hadis, azab yang paling ringan bagi orang ahli neraka esok nanti di dalam neraka, dipakaikan kasut daripada bara api neraka jahanam, selum-selum je kaki masuk, menggelegak otak macam mana ayam mendidih. Lagu mana atau geli-geli mana. Tu tak kira azab yang lagi-lagi dahsyat. Orang-orang kafir mereka duduk di neraka hak pertengahan, neraka-neraka hak lainnya, dan paling bawah sekali adalah neraka khas untuk munafik. Duk atas dunia nama dia orang Islam, pakaian dia sekali-sekala nampak bawa jubah, bawa kepiah, bawa atas kepala, apa pergi masjid paling lebih kurang, tapi dia benci pada Islam dan umat Islam. Bahkan dia menganggap di antara orang-orang Islam dengan orang bukan Islam sama. 1-2 hari baru ni kita dengar dalam satu video mereka hantar mai, di mana saya tak tahu, saya tak mau ulas lebih-lebih, tapi cukup saya katakan tiba-tiba ada manusia yang bawa ajaran tak pahaman apa atau yang dia kata-kata dia kata Islam dengan agama lain adalah sama. Mana ada sama? Agama yang diiktiraf oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Mana boleh satu orang dia kata dia orang Islam, tiba-tiba dia kata Islam dan agama lain semua sama. Mana ada sama? Tidak ada sama. Orang Islam tak boleh keluar di mulut dia Islam dan agama lain sama. Orang Islam dia kena buah dalam kepala otak dia, agama yang diiktiraf di sisi Allah, Allah terima, dan satu-satunya agama yang Allah mau adalah Islam, lain semua tak terpakai. Tapi tak terpakai itu bukanlah kita pergi sepak terajian pukul dia budak. Tak ada. Kita percaya Islam saja satu agama, lain pada tu semua tak pakai. Hang tak boleh main tiba-tiba hang kata macam adepa pun okey lah daripada Tuhan mah. Mana ada Tuhan? Itu saya tak mau lebih-lebih. Duk rakam macam-macam. Okey, kena faham tentang tu. Jadi tak boleh kita percaya lagu tu. Dan tak boleh kita kata kalau kita nak kata macam ni, manusia secara umumnya seluruh dunia, di mana-mana saja, mana-mana agama, apa dia punya agama, naluri manusia di mana-mana pun dia mau kebaikan. Okey lah. Siapa pun mau baik. Mana ada orang mau jahat. Dari sudut tu tak apa. Kita nak cerita atas sifat kemanusiaan yang ada pada satu orang, dia nak baik. Kita tak boleh mengiktiraf agama dia mau baik. Dia cerita agama dia punya baik, agama dia punya baik, agama kita tak mau. Atas dasar kemanusiaan. Semua manusia mau baik. Bukan atas dasar dia punya agama, atas dasar sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Sebab kadang-kadang ada manusia yang tak ada sifat kemanusiaan, dia ada sifat kebinatangan. Bila dia buang sifat kebinatangan, dia ada sifat kemanusiaan. Manusia tu nama manusia, dia suka benda baik. Ini sebagai contohnya. Esok di akhirat dahsyat. Maka orang yang tak jaga dia punya amal ibadat tu esok nak kena tu. Maka hari ni kita nak cerita tentang manusia yang semayang, tiba-tiba dia main. Ambil lah fadilat, dah tuan-tuan singgah di masjid, dah singgah ambil masa sikit singgah di masjid, dah nampak orang semayang, tengok-tengok, ada orang semayang, pilah tenggek sebelah dia, ke belakang dia, Allahu Akbar, niatkan dia tu sebagai imam dan kita sebagai makmum. Niatkan dia sebagai imam, kita sebagai makmum. Faham tak? Ambil fadilat untuk semayang berjemaah. Nabi kata semayang berjemaah dapat fadilat 27 darjat. Untuk semayang subuh, maghrib dan isyak dapat fadilat 25 darjat. Untuk zuhur dan asar. Tapi setengah orang ialah mungkin kita kira macam ni lah, dia tak ada ilmu, dia tak faham, dia masuk-masuk. Tapi ada yang faham pun tak mau buat. Yang selalu saya duk bagi peringatan, antara yang benda yang duk habak ni berbuih mulut dah. Aku semayang tang sini, hang mai duduk di sebelah, sama-sama kita duduk semayang berjemaah, masbuk sama masbuk, imam bagi salam, bangun,
salah seorang di antara yang duduk di sini, yang sebelah-sebelah ni, hang tengok kawan hang sebelah-sebelah siapa yang agak nampaknya boleh kita jadikan ikutan, kita langkah satu langkah, kita ikut dia pula. Tapi tak famous di kalangan masyarakat buat lagu tu. Macam imam bagi salam, hang masbuk, imam bagi salam tu, hang bangun berapa belen ada, hang habis sorang-sorang hang. Sedangkan dituntut kalau ada depan-depan hang, tepi-tepi hang, siapa yang kita boleh ikut, maka ikut pula orang tu. Maka kita boleh jumpa dalam kitab Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, dia ada cerita tentang hukum satu semayang 4 rakaat kita boleh berimamkan dengan 5 imam. Yang saya dah cerita banyak kali dah, dalam masjid ni juga kita boleh buat. Dan dalam kes ni lebih kurang, tetapi kes ini dia masuk masjid, tengok-tengok siapa pun tak ada dalam masjid. Ya. Maksudnya tak ada yang masbuk, tak ada. Lambat sikit lah orang dah wirid habis, semua orang tak ada yang masbuk. Tinggallah seorang-seorang dia terkapar-kapar tengok, ish, tak ada siapa pun aku nak ikut. Kena sembahyang seorang diri. Ni dia punya hukum dia nak bincang malam ni. Kalau jadi macam tu nak buat macam mana? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bolehkah berulang-ulang mengerjakan jemaah di dalam masjid yang satu? Tadi dah semayang dah, kita dah semayang semua orang dah. Seperti sebuah masjid telah semayang berjemaah, orang-orang akan semayang zuhur, pakat-pakat semayang tu, imam, makmum semua semayang elok dah. Semua dah habis bagi salam, yang masbuk pun dah habis dah, apa semua duk wirid-wirid, duk tengah baca doa. Kemudian datang pula beberapa orang lain mendiri lagi akan semayang zuhur itu jua di dalamnya, mai pula orang lain semayang zuhur lagi. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi ini dan dengan perkataan ulama, tahulah kita akan hukumnya. Dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi lebih dahulu, diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bergelar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, datanglah seorang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hendak sembahyang berjemaah dengan Nabi. Apakala sampai ia tiba-tiba sesungguhnya didapatnya telah sembahyang Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Nabi dengan sahabat lain semua dah settle dah sembahyang, tinggal dia seorang-seorang terlambat mai. Maka sudahlah ia luput berjemaah dengan Nabi, tak dapat dia nak sembahyang dengan Nabi pada waktu tu. Kemudian berkehendaklah ia sembahyang seorang dirinya bagi menunaikan fardu tadi tu. Dia nak sembahyang lah seorang-seorang dan berhadap kiblat, mahu sembahyang. Manakala melihat Nabi akan dia hendak sembahyang seorang dirinya, lalu Nabi pun dengan segeranya ia mengajar dan memberi petunjuk kepada sahabatnya. Faqala, maka lalu bersabda Rasulullah, ayyukum yattajiru ala hadha, siapa daripada kamu sekalian mahu mencapai kelabaan, untung atas ini? Ni nampak dia ni nak sembahyang seorang-seorang. Siapa nak tolong dia pergi semayang dengan dia bagi dia dapat fadilat berjemaah? Bolehkah kita pergi ulang balik semayang? Boleh, kerana nak tolong. Boleh? Kerana nak tolong. Apatah lagi kalau kita memang ada semayang qada, dulu-dulu tinggal semayang, pergi semayang dengan dia, tak semayang lagi ya, jom kita semayang doang. Nampak dia macam dia pandai lebih kurang sikit daripada kita, abang jadi imam lah, saya jadi makmum. Ataupun dia kata, kita apalah, hang jadi imam, aku jadi makmum. Kita tolong dia bagi dapat fadilat berjemaah. Dia seorang-seorang dia. Kalau tidak dia dapat fadilat munfarid seorang-seorang, kita pergi semayang dengan dia. Kita niat semayang qada, dia niat semayang fardu dia masa tu. Boleh? Ataupun kita memang tak ada qada, kita niat semayang fardu balik kerana nak tolong dia. Boleh tak ulang balik macam tu? Boleh. Ada tuan-tuan buat macam tu? Tak buat mampu pegang sebab suruh main lambat. Mayang lah dalam belakang, lama sekian masuk dalam gua belakang. Ya, hidup belakang-belakang cari tiang apa, nasib lah kau labu. Yakni kinayah daripada mencapai pahala dari sebab taqarrub akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sembahyang bersama lelaki itu dengan berjemaah. Kita niat nak semayang tu kerana nak mendekatkan diri pada Allah, nak tolong dia ni sama, tapi nak mendekatkan diri kepada Allah, nak ambil fadilat di samping nak tolong kawan tu. Boleh tak macam tu? Boleh. Lebih-lebih lagi lah kalau ada qada.
Lebih-lebih lagi lah kalau ada qada. Zaman lah ni berlambak orang pernah tinggal semayang. Yalah, pasal mungkin kita start lambat. Umur kita mungkin 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih baru kita start semayang. Baliak dulu umur 12, 13. Zaman lah budak-budak lagi cepat baliak. Nu duk tengok filem tu, duk golek mai. Segala benda dalam handphone, benda-benda maksiat dalam tu, lagi cepat baliak. Sila-sila umur 11, 12 dah baliak lah. Pasal apa? Pasal ada galakan ke arah, maksudnya benda-benda merangsang nafsu syahwat. Boleh jadi cepat lagi dia datang baliak dia. Apakala didengar oleh seorang daripada sahabatnya akan sabdanya yang demikian itu, lalu disahutnya, saya ya Rasulullah. Faqama rajulun fasalla ma'ahu, maka bangun seorang lelaki maka semayang. Nabi kata, siapa mau untung lah ni, pi tolong dia tu. Siapa mau untung, nampak, pi tolong dia. Siapa nak untung, siapa nak kemenang, dapatlah satu kejayaan, dapat satu pahala. Siapa mau fadilat, nah pi tolong semayang dengan dia. Ini kata saya. Lalu dia pun bangun pergi semayang dengan Nabi, dengan orang yang main lambat tadi. Jadi kita boleh praktik macam ni. Kita semayang hari-hari, selalu Zuhur, Asar ke apa ke. Kalau macam majlis ilmu, kita nak duduk majlis ilmu kan. Tapi boleh juga kalau kita duduk belakang-belakang, tengok dia baru main, kesian dia tengok duduk cari. Tapi orang kita main mana ada cari. Dia masuk ada, dia pergi cari ada siapa semayang, tak ada. Dia main cari tak mana penyuruh. Allahu Akbar, semayang seorang-seorang. Pergi cari dulu kok ujung-ujung tak mana ada orang semayang. Dia semayang sunat ke dia semayang fardu ke, pergi tengok sebelah dia. Dia semayang sunat, kita semayang fardu, tak salah. Jangan dia semayang mayat, kita semayang fardu. Itu tak boleh. Pasal kaifiat tak sama. Nak rokok sujud tak ada. Dia semayang gerhana, tak sama kaifiat macam kita semayang 5 waktu, maka tak boleh ikut. Selagi kaifiat dia sama, ada belen satu rakaat, ada belen tahiyat akhir pun tak apa, pergi duduk sebelah dia, belakang dia, dapat fadilat berjemaah. Faham tak? Jangan semayang seorang-seorang. Dia tak mana main cepat dengan semayang tu. Dia Marzaan, kapal terbang duduk tengah terbakar, nak tinggal memang tak ada kan. Tak lah kita kata emergency kan. Kalau kata kapal tengah terbakar nak kena lari, tinggal semayang, lain cerita. Ni apa? Dan lah 5 minit 10 minit semayang, peruntukkan masa untuk semayang. Dah tahu kata pergi semayang, mesti kena ada satu jumlah minit untuk semayang. Peruntukkan kena ada. Aku pergi ni 10 minit, mesti aku kena untuk semayang ya, aku tak mau kacau. Kalau aku habis awal pun aku nak duduk 10 minit. Faham tak? Kalau aku habis lambat, aku nak bagi dapat border takat 10 minit. Okeylah, 10 minit tu cantik apa kalau semayang 4 rakaat. Tak ada lah kelang kabut semayang macam kartun. Kata Abu Isa, dan pada bab ni ada riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili, Abu Musa dan Al-Hakam bin Umair. Ramai juga sahabat yang meriwayatkan berkenaan dengan masalah ini. Kata Abu Isa, bermula Abu Isa At-Tirmidzi, bermula hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini ialah hadis hasan. Masalah semayang berjemaah beberapa kali di dalam masjid yang satu, apa hukumnya? Kata Abu Isa, dan seperti pada hadis di dalam masalah 201 itu, hadis tadi yang baca tadi itu, itulah perkataan yang bukan seorang daripada ahlul ilmi, maknanya ulama, daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, dan juga daripada tabi'in. Bukan seorang je ulama yang cakap macam tu, ramai ulama yang cakap macam tu. Kata mereka itu, kata ulama, tiada mengapa bahawa semayang satu kaum akan satu jemaah di dalam satu masjid yang telah disembahyangkan berjemaah di dalamnya, yakni tiada mengapa berulang-ulang semayang berjemaah. Dan dengan dialah berkata Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Tak apa ulang banyak kali, tak apa. Kalau tadi yang cerita pi tolong seorang tu, kalau kata mai pula satu kumpulan, satu jemaah pula ramai-ramai semayang, sehari dia ulang semayang, tak apa, sejuta kali orang masuk main semayang, apa masalah? Janji semayang dalam tempoh masa dia, boleh dalam satu masjid. Dan kata segala orang lain daripada ahlul ilmi, sembahyanglah sekalian orang-orang itu masing-masing seorang diri dengan tiada berjemaah.
dan kata segala orang lain daripada ahlul ilmi, sembahyanglah sekalian orang-orang itu masing-masing seorang diri dengan tiada berjemaah. Dan dengan dialah berkata Sufyan, Malik, Imam Malik, Abdullah ibn Mubarak dan juga Imam Syafi'i memilih mereka itu akan semayang masing-masing. Dan tersebut di dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah, dia kata macam ni, dimakruhkan berulang-ulang jemaah di dalam masjid yang satu, seperti disembahyangkan di dalamnya satu jemaah kemudian daripada satu jemaah, maka padanya ada tafsil pada segala mazhab seperti yang akan datang ini. Kata segala ulama Syafi'i, dimakruhkan mendirikan jemaah di dalam satu masjid dengan ketiadaan izin imamnya yang ditetapkan jawatan imam masjid itu. Asalnya masjid-masjid kita takkan ada orang nak halang kot orang sembahyang jemaah kan, tapi kena izin lah. Contohnya masjid tu orang sembahyang, orang tutup, orang balik, maka perlulah izin daripada imam tu untuk nak masuk sembahyang dalam masjid tu. Melainkan apabila ada masjid itu didatangi malam-malam, atau tiada baginya imam yang tetap, atau ada baginya imam tetap tetapinya sempit jemaah sekali kesemuanya, ataupun ditakutkan keluar waktu. Dan jika tiada yang demikian itu, maka tiadalah makruh. Inilah tafsilnya pada mazhab Syafi'i. Adapun pada mazhab lain panjang lagi keterangannya di dalam kitab ini, ya, dalam bab yang berkaitan dengan inilah panjang lagi. Maknanya yang dia kata makruh ni, apabila dalam kes macam tu, pandangan ulama-ulama dalam mazhab termasuk Imam Syafi'i yang kata makruh duk ulang-ulang semayang tu. Tapi kalau macam kita, masjid kita open 24 jam, tak ada lah imam mana nak marah pula tuan-tuan semayang. Bahkan kita bagi semayang, covid tak covid, nak boleh semayang luar ke dalam ke mana ke, pandai-pandai lah cari mana-mana, buka pintu siang malam 24 jam buka, bagi kebenaran siapa-siapa singgah boleh masuk untuk semayang contohnya, maka tak salah lah. Tiga jemaah tanpa sedang tak apa, saja-saja tak mau, saja-saja tak mau. Macam kita main, kita tengok ada 2-3, kita pilih salah satu lah, pilih yang paling ramai orang yang buat berjemaah. Dalam banyak-banyak orang berjemaah tu, siapa yang paling ramai, maka pilih orang tu untuk kita semayang dengan dia. Tapi kalau tanpa sedar, satu line ni semuanya boleh kata masbuk. Dia tu ikut dia tu, tak perasan di sini. Dia ni tengah ni ikut dia ni, dia tu ikut dia tu. Macam mana tak perasan? Allah Maha mengetahui. Takkan sebelum nak ikut pergi tengok dulu semua, tak boleh. Kita tengah duduk semayang. Boleh faham tak? Gamaknya orang masuk masjid tu, mereka masuk lambat-lambat, mereka semayang seorang-seorang, mereka pegang pandangan ulama-ulama tadi lah kot tu. Tapi ingat, ada sedikit pembetulan yang bertentang mazhab Imam Syafi'i. Dia kata tu tafsilnya ada di bawah. Ini berarti sebab saya pun mula tengok awak lah mazhab Syafi'i cakap lagu tu. Oh, kalau ada masalah di bawah tu, tak dapat izin daripada tu imam dan sebagainya, masjid orang nak tutup, dalam kes macam tu baru tak boleh, makruh. Hampir semayang seorang-seorang lebih tu belah, tak payah duduk semayang berjemaah dah. Tapi dalam kes ni tak ada apa halangan masuk dalam masjid, tengok ada orang semayang. Sebab dalam kitab Al-Qawlut Tam juga dari Al-Imam Ibnu Imad Al-Misri Al-Syafi'i, juga ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat kita pergi cari orang-orang untuk kita pergi semayang berjemaah dengan dia. Faham tak? Sunat kita pergi cari orang-orang, kita pergi semayang dengan dia. Yang kata makruh ni berbilang-bilang jemaah. Yang kata makruh ni iaitulah berbilang-bilang jemaah dalam satu masjid. Situ ada satu jemaah orang buat sembahyang jemaah. Situ ada satu kumpulan orang buat sembahyang jemaah. Belakang ada satu kumpulan orang buat sembahyang jemaah. Banyak sangat. Suruh pergi lah ramai-ramai pergi tengok tak mana paling ramai, pergi duduk di situ. Pergi duduk di situ, tapi paling ramai pun kita tengok dalam keadaan kita kena nilai juga siapa yang jadi imam. Jadi kalau lah kata kita pergi masjid tengok alamak nak ikut dia tu, kita khawatir takut semayang dia tak betul sebab kita tengok dia ni macam baru
nampak baru belajar ni takut tak betul. Kita tengok situ orang jemaah tak ramai, tapi yang ni yang jadi imam ni ustaz ke, tok imam ke, siapa nampak lebih betul, sudah pastilah memilih yang terlebih baik di kalangan imam-imam yang duk ada. Boleh faham tak? Tapi kalau kita tak tahu, maka kita ambil lah yang paling ramai jemaah yang duk ada. Sebab ulama memakruhkan berbilang-bilang jemaah, kecuali ada uzur. Contohnya orang yang jemaah yang duk ada, mereka nak semayang tamam, kita masuk nak semayang musafir, kita nak semayang qasar dan jamak, maka kita boleh buat di luar berbilang-bilang jemaah. Kerana kita semayang musafir, kita buat qasar dan jamak. Dengan tidak dinafikan, ada juga dalam mazhab lain berpandangan tak boleh juga. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Arab Saudi, tuan-tuan nak buat semayang qasar jamak masuk masjid, orang tengah semayang, tak bagi, marah, tak boleh, dia kata mai semayang sekali. Tak bagi. Tak apalah, itu hang punya mazhab. Mazhab kami kita boleh, sebab benda tu lebih afdal. Sebab kami musafir, yang faham dia faham, yang tak faham tak apalah. Mungkin ada pandangan-pandangan dalam mazhab mereka. Tanda dekat bab yang ke-50. InsyaAllah siri akan datang kita akan sambung. Kita ampun minta maaf kalau ada salah silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.